الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب لا شروط أعمال لا عمل إنا. قال اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة فإن تكررت جاز أعمالها وإلغاؤها فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. Baik, salah satu daripada mansubat adalah la. La an-nafiyah lil jins. Disebut sebagai la an-nafiyah lil jins. Kenapa disebut sebagai la an-nafiyah lil jins? Sebab la ni dia menafikan jenis isim yang datang selepas dia. Kalau anda sebut la rajulun fid dari dengan la rajula fid dar. Baik, apa beza antara perkataan yang pertama dengan perkataan yang kedua? Ini ada beza ni. Satu, la rajulun fidda. Ada sebut la linafil wahdah ataupun la lil wahdah. Yang ni la beramal amalan laisa. Ada la yang beramal amalan laisa. Laisa ma'ruf amalan dia apa? Merofakkan isim, menasabkan khabar. Macam apa ni? Adawat kana. Adapun la yang kita nak bahas sekarang ni adalah la an-nafiyah lil jins. Dia beramal amalan inna. Inna apa amalan dia? Menasabkan isim, merofakkan khabar. Baik. Apa beza antara dua perkataan ni? Baik, perkataan la rajulun fidda, tidak ada seorang lelaki di dalam rumah. Ana nafi seorang. Ana tak nafi dua orang. Tak ada seorang dalam rumah, ada dua orang. Ana bercakap la rajulun fiddan bal rajulani ataupun bal rijalun. Ana boleh cakap macam ni. Ana kata la junaihun indi. Tak ada sejunaih pun. Tapi dalam poket ada 10 junaih. Betul cakap ana. Sebab ana nafi sejunaih. Ana tak menafikan lebih daripada sejunaih. Ana ada 2 junaih, ana kata ana tak ada sejunaih. Ana ada 2 junaih. Macam kataan ni lah, kata la rajulun fiddar, tidak ada seorang lelaki di dalam rumah. Bahkan ada 2 orang ataupun bahkan ada ramai orang. Ini kalau guna la rajulun. Tapi kalau ana cakap la rajula, maksudnya dia nafikan jenis lelaki. Tidak ada jenis lelaki dalam rumah. Dia menafikan habis. Tak boleh ada nak cakap bal rajulan ataupun rijal. Ini salah kalau nak cakap dia. Dia nak kata la rajula, tidak ada langsung lelaki. Seorang tak ada, 2 orang tak ada, 3 orang tak ada dan selebihnya. Tapi anak boleh kata bal. Kalau nak cakap imra'ah boleh. Tidak ada lelaki, maknanya perempuan ada sebab perempuan bukan jenis lelaki. Perempuan bukan jinsul rajul.
Adapun kalau 2 orang, 3 orang, dia masih lagi termasuk dalam kelompok laki-laki. Itu dinamakan la an-nafiyah lil jins. Dia beramal amalan inna, menasabkan isim, merofakkan khabar. Jadi sebab tu dia nasab. Tapi dia nak beramal dengan amalan inna ni ada syarat-syarat dia. La an-nafiyatu lil jins ta'malu amala inna bi syurutil atiyah. La yang nafi jenis beramal dengan amal sebagai dengan amalan inna ni dengan syarat-syarat yang berikut. Kalau ada syarat-syarat ni, waktu tu la beramal seperti amalan inna. Kalau tak cukup syarat, nanti kita akan tengok dalam matan yang selepas ni, yang pertama dan yang kedua tu, fa ilam tubashirha tu dia nak sebut la yang tidak cukup syarat. Dalam kitab ni pun ada syarat dia nanti. Kita tengok. Syarat dia nak beramal dengan amalan inna. Yang pertama, isim la mesti nakirah. Yang pertama, isim la mesti nakirah. Contoh anda bagi tadi la, dan contoh yang musannif sebut dalam tu la rajula fidda. Jadi isim ni isim la. Ni isim la. Jadi dia beramal dengan amalan inna sebab cukup syarat. Yang pertama, isim dia nakirah. Kemudian tidak ada yang menceraikan antara la, ni kena pada la, dan antara isim la fasil, salah satu yang menceraikan. La dia terus direct mubasyarah, secara langsung isim la. Lepas tu nakirah. Lepas tu tidak berulang-ulang la. Jadi ketika cukup syarat ni, maka kita boleh nasabkan rajula. La rajula fiddah. Tapi kalau tak cukup syarat, contohnya datang isim la nakirah. Kita kata la Zaid fiddah. Kalau kita jumpa dalam kitab, boleh tak kita nak la Zaidah? Aman? Tak boleh sebab lah tak cukup syarat. Ini makrifah, bukan nakirah. Ini kira macam la Zaidun fiddah. Zaid tidak ada Zaid di dalam rumah. Sebab tak cukup syarat. Yang kedua, kalau kita tukarkan, kita tak akhirkan isim la. Sekarang ni isim la, secara langsung selepas la datang isim la. Tapi kalau kita tak akhirkan, kita kata la fiddari
rajula. Betul salah? Betul. Betul apa salah? Sebab dia kita tidak ada yang menceraikan antara la dan isim la fasil. Sekarang ni ada fasil. La ni isim ni. Sekarang ni ada fasil tengah-tengah. Ada penceraian, ada yang menceraikan antara la dan juga isimnya. Ini khabar, ni isim. Jadi ada yang menceraikan. Dia kena secara langsung macam ni. La terus isim dia, syarat dia untuk beramal. Jadi di sini tak cukup syarat. Maka tak boleh nak kata rajula. Kena baca rajulun. Sebab tak cukup syarat. Kemudian contoh yang lain pula. La rajula fiddari wala. Ini syarat yang kita kata syarat yang ketiga, tidak berulang-ulang. Tidak berulang-ulang la. Syarat yang ketiga, la tidak berulang-ulang. Sekarang ni la berulang-ulang. La berulang-ulang. Ni ada la, ni sekali lagi ada la. Tapi syarat-syarat yang lain cukup. Syarat yang lain cukup. Fasil, ada fasil lah antara la dengan isim dia. Tak ada. Yang ni pun tidak ada. Lepas tu isim bin nakirah dah. Isim bin nakirah, isim bin nakirah. Tapi la berulang-ulang. Di sini boleh kita ikmalkanlah, kita jadikanlah ni beramal amalan inna la rajula fiddari wala mar'ata. Boleh kita ilgha'kan, maknanya kita tak beramal, kita tak amalkan dia. La rajulun fiddari wala mar'atu. Boleh baca dua. Sebab itulah yang ni dia tak sebut. Tapi kalau siapa yang biasa dengar, membahaskan la haula wala quwwata illa billah. Saat ni nak baca la haula wala quwwata boleh, la haulun wala quwwatun boleh. Betul. Bahkan kat sini yang ambil padang, dekat sini ada dua wajah. Boleh baca la haula, boleh baca la haulun. Kemudian bila baca la haula dekat wala quwwata boleh baca tiga. Anda tak terang kenapa jadi macam ni. Cuba kuat nak bagi boleh baca macam ni. Kalau kita baca la haula dekat wala quwwah tu, kita boleh baca wala quwwata, boleh baca wala quwwatan, boleh baca wala quwwatun. Semua betul. Dan kalau kita baca la haulun, ada dua wajah pada yang kedua. Sama ada la haulun wala quwwatun atau la haulun wala quwwata. Ada dua wajah. Kenapa jadi macam tu? Masing-masing ada sebab lah. Masing-masing ada sebab. Mana tak terang masa tak ada. Itu setengah kita nak. Okay. Cuma nak bagi tahu boleh tiga wajah. Sini boleh dua wajah. Boleh baca la haula ataupun la haulun. Kemudian kalau kita baca la haula, jadi pada yang kedua la haula boleh baca wala quwwata, boleh baca wala quwwatan, boleh baca wala quwwatun.
Dan kalau kita ilghakan, maknanya kita tak beramalkan la ni dengan amalan inna, maka kita baca la haulun. Lepas tu pada yang kedua kita boleh baca la quwwatun wala quwwata. Boleh kan? Kemudian berkenaan dengan isim la tadi ya, la rajula fiddaru. Berkenaan dengan isim la ni dia terbahagi kepada 3 pula. Sama ada isim la tu mufrad ataupun mudhaf ataupun syabih bil mudhaf. Ada 3. Sama ada isim la mufrad, isim mufrad, ataupun isim la tu mudhaf, ataupun isim la tu syabih bil mudhaf. Tiga-tiga ada hukum dia. Ni ada hukum dia, ada hukum dia. Semua ada hukum dia. Baik, sebelum kita masuk kepada hukum dulu, nak tanya dulu, mufrad di sini maksud apa? Teman? Kita kata mufrad ada 3 makna. Kat sini makna apa? Sana? Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Baik, kalau dekat mubtada khabar ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Itu mufrad pada bab mubtada khabar. Adapun di sini bab bab la dengan bab munada, ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Satu lagi bab dekat alamat i'rab. Apa dia masuk mufrad sana? Mesti mufrad dekat bab alamat i'rab. Apa dah? Ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Itu mufrad di bab alamat i'rab. Lepas tu mufrad bab mubtada khabar, ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Adapun mufrad pada bab la dan juga munada, nanti kita akan mengaji selepas ni. Mufrad maksud dia ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Jadi bila orang sebut mufrad, nak kena tanya dululah mufrad bab apa? Sebab maksud dia berbeza. Mufrad bab la maksud lain, mufrad bab mubtada khabar maksud lain, mufrad bab alamat i'rab maksud lain. Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Hukmuhu yubna ala ma
La, contoh ya. Ini hukum dia. Hukum isim la yang mufrad, dia dibina atas alamat dia dinasabkan. Dia faham? Dia dibina di atas alamat dia dinasabkan. Kalau dia dinasabkan dengan fathah, maka dia bina ala fathah. Contohnya, misal la, contoh yang tadi, la rajula fiddar. Fiddar ni bina ni, tapi bina atas fathah. Sebab apa bina atas fathah? Sebab rajul isim mufrad mansub dengan beralamatkan fathah. Jadi dibina atas fathah. Contohnya, la muslimina fiddar. Tidak ada orang-orang Muslim. Muslim ni dibina atas ya, sebab dia masuk dengan alamat dia ya, alamat nasab dia ya. La muslima ti. Sebab apa ti? Mana salah? Jamak muannas salim masuk dengan kasrah. La muslimati fi iddah. Ini semua bina. La rajula ni bina mabni ala al-fathi fi mahalli nasbin. Ini mabni ala ya fi mahalli nasbin, ini pun sama ya. Kasih fi mahalli nasbin. Ini hukum mufrad. Lihat. Bismillah. Adapun mudhaf mufrad settle. Adapun kalau isim la ni isim yang mudhaf. Dalam mudhaf ada mudhaf ilaih lah. Dia mudhaf. Jadi hukum dia mansub. Dia bukan bina, tadi bina, jadi dia mansub. Misal la taliba ilmi mamqutun. La taliba ilmin. Ini mudhaf, yang ini mudhaf ilaih. La taliba ilmin mamqutun. Khabar. Tidak ada penuntut ilmu yang dibenci. Ini jenis penuntut ilmu tu tidak ada yang dibenci. La taliba ilmin mamqutun. Jadi ini dia punya isim la, dan isim la ni mudhaf. Jadi hukumnya mansub dengan fathah ataupun apa yang ganti fathah. Yang ganti fathah ada apa? Said. Yang ganti fathah ada apa? Tiga. Betul, dia macam matang ni. Kalau nasbi kam alamat dah. Wali raf'i arba'un alamati, lepas tu wali nasbi khamsu alamati. Jadi maknanya niyabah dia, alamat niyabah dia ada 4. Sebab ni alamat asliyah. Fathah alamat asliyah. Ini contoh tak? Kemudian
Yang ketiga, syabih bil mudhaf. Apa maksud syabih bil mudhaf? Maksud syabih bil mudhaf. Boleh keluar. Makan apa tu? Maksud syabih bil mudhaf iaitu apa yang berhubung dengannya sesuatu daripada kesempurnaan makna. Tak nampak lagi kan? Kena berhajat dengan misal. Contoh, misal la taliban lil ilmi mamkutun. La taliban, tadi anda buat lain. Tadi anda buat la taliban ilmin. Anda buat mudhaf ilaih. Jadi anda tak buat mudhaf ilaih dah. Ana apa ni? Mudhaf ilaih ni anda datangkan huruf jar. Kan mudhaf idhafah ada dengan idhafah makna min, ada idhafah makna fi. Jadi ni idhafah makna, ada idhafah makna lam. Ni idhafah makna lam. La taliban lil ilmi, ataupun anda boleh buat la taliba ilmi. Jadi bila anda buat apa ni perkataan macam ni, la taliban, lepas tu anda senyap. Jadi tak cukup lagi, tak sempurna lagi makna dia. Dia nak berhajat datangkan sesuatu yang menyempurnakan makna dia. Ni maksudnya mata soala bihi syai'un. Syabih bil mudhaf ni apa yang berhubung dengannya sesuatu. Inilah sesuatu tu daripada kesempurnaan makna dia. Nak sempurna makna ni, dia kena datangkan yang ni. Ini syai' tu. Jadi kalau kalam makna macam tu, jadi dinamakan sebagai syabih bil mudhaf. Dia syabih bil mudhaf. Yang ni nak dia syabih dengan bil mudhaf, dan hukum dia sama. Dia serupa dengan mudhaf. Dan hukum dia pun sama juga. Hukum dia masuk. Ini dah hukum dia sama, anda tak tulis dah. Tulis balik lah ni. Hukum dia masuk bil fathah wa manaba anha. Sebab tu la taliban. Sebab di sini apa ni apa orang panggil syabih bil mudhaf. Mungkin orang kata ni mufrad ni. Tak, ni syabih bil mudhaf. Nampak kita kena datangkan ni untuk sempurnakan makna. Adapun la rajula, anda tak perlu datangkan sesuatu untuk menyempurnakan makna dia. Makna dia dah lengkap dah. Adapun di sini la taliban, dia tak sempurna lagi makna. Jadi kira sebagai syabih bil mudhaf. Jadi ni 3 isim la. Jadi kena tengok isim la tu sama ada mufrad ataupun mudhaf ataupun syabih bil mudhaf. Kalau isim la mufrad, maka hukum dia bina. Kalau isim la mudhaf ataupun syabih bil mudhaf, hukum dia mansub. Hukum dia mansub. Terlalu dalam syarah. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain wa aqul i'lam anna la an-nafiyata lil jinsi ta'malu amala inna fatansibu lisma lafdhan aw mahallan wa tarfa'ul khabara wa hiya la ta'malu hadzal amala wujuban illa bi arba'ati syurutin. Baik. Dan apa ni, la an-nafiyah ni dia tidak beramal dengan amalan inna ni. Hazal amal maksudnya amal inna secara wajib. Dia tak beramal secara amalan yang wajiban kecuali dengan 4 syarat. Ada 4 syarat ni wajib kita beramalkan dia sebagai amalan inna. Ini ada tambah 1.
Yang pertama, an yakuna ismuha nakiratan. Mana dah jelas dah tadi, isim la tu mestilah nakirah. Yang kedua, an yakuna ismuha muttasilan biha, ay ghaira mafsulin minha walau bil khabar. Yang kedua, isim la tersebut berhubung dengan la. Maknanya tidak diceraikan. Tidak diceraikan, ay ghaira mafsulin minha, tidak diceraikan daripada la. Ha tu kembali pada la. Walaupun bil khabar, walaupun diceraikan dengan khabar pun tak boleh. Contohnya la fid dari rajul. Jadi fid dar tu khabar dia. Tapi apa ni, walaupun diceraikan dengan khabar tetap tak boleh dah. Kira dah hilang syarat. Hilang syarat. Bila hilang syarat tak boleh kita beramalkan dia dengan amalan inna. Wasalisu an yakuna khabaruha nakiratan aidan. Dah apa ni, dia punya isim nakirah, khabar dia pun nakirah lah. Jadi anda tak tulis dah yang tu. Lepas tu jadi 4 sebab dia tambah an yakuna khabaruha nakiratan aidan. Warabi'u alla tatakarrar la. Yang keempat, tidak berulang-ulang la. Kemudian kata syarah, summa'lam an-nasmala ala thalathati anwa'. Kemudian anda ketahuilah kamu bahawasanya isim la tu atas 3 jenis. Al-awwal al-mufrad. Yang pertama isim la tu mufrad. Wathani al-mudhaf ila nakirah. Yang kedua yang diidhafatkan kepada nakirah. Diidhafatkan kepada isim nakirah. Sebab kalau idhafatkan kepada makrifah, dia jadi makrifah, tak cukup syarat. Tapi adapun idhafat kepada nakirah, dia tidak memberi faedah makrifah. Itu yang kena kita apa tu, pentinglah yang tu. Wathalisu asyabih bil mudhaf. Dan yang ketiga syabih bil mudhaf. Kemudian dia nak terangkan apa makna mufrad dalam bab ini dan dalam bab al-munada. Amma al-mufradu fi hadzal bab wa fi babil munada fahuwa ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Adapun mufrad pada ini bab dan pada bab al-munada, maka maksud dia ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Itu apa yang bukan mudhaf dan bukan syabih mudhaf. Maka fayadkhulu fihi al-musanna wa jam'ut taksir wa jam'ul mudzakkari salimu wa jam'ul muannatsis salimu. Maka termasuklah dalam kata mufrad, dalam erti kata mufrad, isim tasniah itu dikira mufrad juga dalam bab ni. Jamak taksir dikira mufrad juga dalam bab ni. Jamak muzakkar salim dikira mufrad dalam bab ni, dan begitu juga jamak muannas salim. Dia jamak tapi dalam bab ni dikira sebagai mufrad, sebab takrif mufrad bukannya ma laisa musannan wala majmu'an ila akhirih. Baik, dia nak masuk pada hukum. Wa hukmuhu annahu yubna ala ma yunsabu bihi. Ini hukum mufrad. Wa hukmul mufrad annahu yubna ala ma yunsabu bihi. Dan hukum mufrad ni bahwasanya ia dibina atas barang. Barang tu kena pada alamat. Atas alamat yang dinasabkan isim mufrad tu dengan alamat tersebut. Kalau isim tu nasab dengan fathah, maka dia mabni ala al-fathi. Kalau dia nasab nasab dengan beralamatkan ya, maka mabni ala al-ya. Fa idza kana nasbuhu bil fathati buniya ala al-fathi. Nahu la rajula fid dar. Wa in kana nasbuhu bil ya wa dhalika al-musanna wa jam'ul mudzakkari salim buniya 'ala al-ya. Kalau nasab dengan ya seperti musanna dan jamak mudzakkar salim, maka dibina di atas ya. Contoh la rajulaini fidda. Wa in kana nasbuhu bil kasrah niyabatan 'anil fathah. Kalaulah nasabnya dengan kasrah, dengan beralamatkan kasrah, wa dhalika jam'ul muannatsis salim, dan yang demikian itu adalah jamak muannas salim, maka buniya alal kasri, dibina di atas kasrah. Nahu la salihati al-yawma. La salihati al-yawma. Wa amma al-mudhaf fayunsabu bil fathati adh-dhahirah aw bima naba anha. Adapun mudhaf maka dinasabkan dengan fathah yang zahirah ataupun dengan alamat yang ganti fathah. Nahu la taliba ilmin mamqutun. Wa amma syabihu bil mudhaf wa huwa mattasala bihi syai'un min tamami ma'na fa mislul mudhaf fil hukmi. Wa amma syabih
khabar dia famislul mudhaf fil hukmi. Adapun syabih bil mudhaf, kemudian dia nak terangkan tu apa maksud syabih bil mudhaf. Wa huwa mattasala bihi syai'un min tamami ma'na. Tu jawab ammanya amma famislu al mudhaf fil hukmi. Maka dia seperti mudhaf pada hukum. Maksudnya dinasabkan dengan fathah dan apa yang ganti fathah. Nahwu la mustaqiman haluhu bainan nas. Kalau nak tak datangkan haluhu, maka makna dia tak sempurna. Kalau nak kata la mustaqiman, apa yang difaham? La mustaqiman, tidak istiqamah. Apa yang tak istiqamah? Haluhu, nak datangkan apa yang menyempurnakan makna. La mustaqiman haluhu bainan nas. Baik, di sini dia nak terangkan kalau tak cukup syarat. Matan yang kita akan baca ni, ini penerangan dia kalau syarat-syarat tadi tidak dipenuhi. Fa illam tubashirha, maka jika tidak mubasyarah. Tubashir ada domain apa Umay dalam tu? Hiya, kembali kepada kita tengah bincangkan tentang apa ni? La. Jadi domain tu kembali kepada la. Lepas tu ha tu fa illam tubashir ha. Ha tu merujuk kepada Said nakirah. Fa illam tubashir la, patuha tu kena pada nakirah. Maka jika tidak mubasyarah, tidak secara langsung, la tu akan nakirah, iaitu isim dia. Apabila fa illam tubashir, yakni la akannya ha tu akan nakirah. Waktu tu wajabar raf'u wa wajaba takraru la. Wajib rafa' dan wajib ulangkan la. La contohnya la fid dari rajulun wa lam ra'atun. La fid dari ada penceraian tu antara la dengan rajul, ada penceraian fid dar. Jadi waktu ni wajib rafa', kena baca la fid dari rajulun. Lepas tu wa lam ra'atun, kita kena ulangkan balik la. Wa lam ra'atun, tak boleh nak sebut terus wa mra'atun. Kena ulang walam ra'atun. Kena ulangkan la. Fa in takarrarat kena pada siapa tu? Dhamir hiya. Fa in takarrarat la. Fa in takarrarat yakni la, maka jika berulang-ulang la. Takarrarat ada dhamir hiya, iaitu la. Maka jika berulang-ulang la, jaza i'maluha wa ilgha'uha. Harus kita memperamalkan la, dengan mana la tu beramal seperti amalan inna, dan juga wa yajuzu ilgha'uha, dan harus kita ilgha'kan, maknanya tak beramal, kita tak beramalkan la amalan inna. Maknanya kita sia-siakan ialah ada saja tapi tak beramal. Jadi boleh dua-dua kalau berulang-ulang la. Maka fa in syi'ta, maka jika kamu kehendak ataupun kamu mahu, kamu kata qulta la rajula fid dari wa lam ra'ata. Rajula imra'ata. Wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wa lam ra'atun. Kalau kamu kehendak, kamu mahu, kamu kata la rajulun fid dari wa lam ra'atun. Dua-dua boleh. La rajula wa lam ra'ata, la rajulun wa lam ra'atun. Boleh kita peramalkan la, boleh kita tak peramalkan. Tapi dengan syarat itulah dua-dua la tu berulang-ulang. Macam la haula wala quwwata. La haulun wala quwwatun. Dua-dua boleh. Nak buat pelik pada orang boleh.
Wa aqulu, kata syarah, qad arafta anna syuruta wujubi amali la amala inna arba'atun. Wa hadzal kalamu fi bayanil hukmi idza ikhtalla syartun min asy-syurutil arba'ati as-sabiqah. Dia kata qad arafta, kamu dah tahu dah bahwasanya syarat-syarat mesti beramal la ni akan amalan inna tu 4. Dan kalam perbicaraan kita di sini ni sekarang ni fi bayanil hukmi, pada menerangkan hukum, idza ikhtalla syartun, apabila hilang satu syarat daripada syarat-syarat yang 4 tu. Wa bayanu zalika, dan penerangan tersebut, annahu idza waqa'a ba'da la ma'rifatun. Jadi isim waqa'a. Penerangan yang demikian bahwasanya apabila berlaku ataupun jatuh selepas la tu isim ma'rifah, waktu tu wajaba ilgha'u la wa takraruha. Waktu tu wajib kita ilgha'kan, kita tak peramalkan la, dan kita wajib ulang-ulangkan la tersebut. Contoh, nahu la Muhammadun zarani wala bakrun. La Muhammadun zarani wala bakrun. Muhammadun makrifah. Jadi hilang dah syarat. Syarat dia mestilah isim la nakirah. Sini makrifah. Waktu tu kita kena ilgha'kan la. Kita tak boleh baca la Muhammada. Kalau baca salah lah. Boleh baca tapi salah. La Muhammadun zarani wala bakrun. Tu baca seorang-seorang syak. Saya cuti. Salah betul pi langgak ambil dah. La Muhammadun zarani wala bakrun. Kena ulangkan la. Wa iza fasala baina la wasmiha fasilun, dan apabila menceraikan antara la dan isim la, fasilun, sesuatu yang menceraikan, fasilun ma. Idza fasala baina la wasmiha fasilun ma wajaba kadzalika ilgha'uha wa takraruha. Apabila menceraikan antara la dan juga isimnya, apa-apa fasil, tu fasilun ma, waktu tu wajib juga ilgha'kan la, tak peramalkan la, dan kita kena perulangkan la. Contoh ayat Quran, nahwu la fiha ghaulun wa la hum anha yunzafun. Pada apa ni, la fiha ghaulun, la fiha ghaulun. Jadi ghaulun tu duduk belakang, tu isim la. Kemudian diceraikan dengan fiha, diceraikan dengan kalimah fiha. Jadi kena baca ghaulun, tak boleh baca ghaula. Wala hum, kena ulangkan semula, wala hum anha yunzafun. Lepas tu dia syarah, fa ghaulun mubtada'un muakhkhar. Ghaul tu mubtada' yang muakhkhar. Wa fiha, dan kalimah fiha dalam ayat tu muta'alliqun bimahdhufin khabarun muqaddam, berta'alluq dengan sesuatu yang mahzuf. Sesuatu yang mahzuf tu adalah khabar muqaddam. Jadi yang ni ghaulun jadi mubtada' muakhkhar. Wala nafiyah muhmalah, dan kalimah la tu la nafi juga tapi muhmalah, dia tidak beramal. Kemudian kata syarih lagi, wa idza takarrarat la lam yajib i'maluha, dan apabila berulang-ulang la dan baki-baki syarat yang lain ada, kait sikit situ, apabila berulang-ulang la dan baki-baki syarat yang lain tu ada, waktu ni tak wajib beramalkan la, lam yajib i'maluha, bal bahkan yajuzu i'maluha idza, bahkan harus beramalkan la idza taufat baqiyat asyurut, apabila istaufat maknanya dia sempurna, dia menyempurnakan la tersebut akan baki-baki syurut yang lain, baqiyat asyurut. Wa yajuzu ihmaluha, dan harus
kita ihmalkan, dengan mana tak peramalkan la. Maka dia nak bagi contoh dua-dualah, contoh yang peramalkan dan contoh yang tak peramalkan. Fataqulu 'alal i'mal, maka kamu katakan di atas i'malkan la tu, la rajula fid dar wa la imra'ata, bi fathi rajula wa imra'ata, dengan fathahkan rajul dan juga imra'ah. Wa taqulu 'alal ihmal, dan kamu kata di atas ihmalkan la rajula fid dar, la rajulun fid dari wa la imra'atun, bi raf'i rajulun wa imra'atun, dengan rafa'kan rajul dan juga imra'ah. Ini dua-dua boleh. Macam ana sebut tadilah, la haula wala quwwata tu. Mungkin penerangan dia tu hari lain. Ataupun tanyalah siapa-siapa yang dah mengaji Qatrun Nada, dalam tu Ibnu Hisham bahaskan masalah ni. Bahaskan masalah Sayyidina Muhammad, la haula wala quwwata. Di situ ada 5 wajah. Jadi 5 wajah pada yang kedua. Yang pertama tu ada 2 wajah, boleh baca la haula, boleh baca la haulun. Tapi bila sebut la haula, boleh baca pada la quwwah tu ada 3 wajah. Bila baca la haulun, dekat la quwwah tu ada 2 wajah. Semua sekali 5. Kemudian antara yang berkaitan dengan ni habis dah. Wasallallahu alaihi wasallam. Antara yang berkaitan dengan la an-nafiyah lil jins, ini dah tunjuklah, kan tak terang dah. Adalah perkataan la siyama. Bisa dengar tak? La siyama. Kita terjemah terutamanya. Semua. La siyama. Kita tengok keadaan ya. Kalau lepas la siyama, kalau selepas dia makrifah, kalau selepas dia makrifah, la siyama, untuk kataan apa? Katalah nak apa ni, hibbul asir, aku suka asir. Lepas tu la siyama, anaknya asir tufah. Terutamanya nak menunjukkan apa yang selepas la siyama ni lebih daripada sebelum. Itu penggunaan la siyama. La siyama ni kalau selepas dia tu apa ni makrifah, maka boleh dibaca rafa' dengan jar. Kalau selepas dia makrifah lah. Kalau selepas dia nakirah, boleh dibaca rafa', nasab dan juga jar. Dah ibu al-akhir dah siyama ya dah lam ini dah jadi makrifah. Jadi boleh asiru asiri, la siyama asirut tuffah ataupun asirit tuffah. Dua-dua betul. Tapi kalau la siyama tuffahan, apa ni, la uhibbu al-faqihah, tu la siyama apa dia? Tuffah. La siyama tuffahan, tuffahun
ataupun tufahin. Tiga-tiga boleh. Dia nak tak teranglah sebab apa yang itu. Nak cuma bagi tahu ya. Kalau makrifah, kalau apa ni selepas dia makrifah boleh baca 2. Kalau selepas dia nakirah boleh baca 3. Allahu taala a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi illal ladzina amanu wa